Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu lagi perkara yang paling memalukan disampaikan kepada Azmin Ali. Azmin Ali memang terkenal dengan satu perkara langkah pengkhianatan, langkah Sheraton. Walau bagaimanapun, Azmin Ali juga telah bertindak cuba memalukan Amiruddin Sari, Menteri Besar Selangor yang sementara sekarang dan bekas Menteri Besar Selangor. Dengan mengatakan bahawa, Amiruddin, jangan lupa aku yang angkat engkau menjadi bos sekarang, kata Azmin Ali. Tetapi Amiruddin juga telah mengatakan, Azmin Ali, jangan lupa yang mengalahkan engkau pada PRU yang lepas adalah aku, kata Amiruddin Sari. Selepas insiden kecam-mengecam itu, mengingatkan itu, apa yang timbul hari ini, akhirnya satu lagi peluru berpandu ditembak kepada Azmin Ali dengan mengatakan, Azmin Ali perlu bertaubat, rasa malu, kata Amiruddin, dipetik daripada BH Online. Apa pendapat kamu? Sebelum saya bacakan laporan dan juga ulasan kali ini, apa pendapat kamu? Adakah Anda juga bersetuju dengan gesaan Amiruddin Sari ini, bekas Menteri Selangor yang paling cemerlang ini? Adakah Azmin perlu bertaubat dan rasa malu? Apa pendapat kamu semua? Kalau pada pendapat saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Amiruddin Sari ini, supaya Azmin Ali perlu bertaubat dan rasa malu. Bertaubat daripada apa? Bertaubat memperkecilkan kebolehan Amiruddin Sari. Rasa malu apa? Rasa malu kerana menyebabkan Pakatan Harapan tumbang pada satu ketika dahulu, dan yang lebih penting lagi, rasa malu kerana tiba-tiba bergabung pula, tiba-tiba bekerjasama pula dengan Mahathir Mohamad. Kerana sebelum ini, kalau anda tahu, Mahathir Mohamad dan juga Azmin Ali, khususnya juga Muhyiddin Yassin, sering berseteru dan sering sarang menyerang. Tapi akhirnya, apa yang berlaku? Mereka berpakat semula, bersekongkol semula, berkawan semula, sehingga kata Anwar Ibrahim, tujuan mereka bersekongkol, yaitu Muhyiddin dan juga Mahathir, adalah untuk menjaga harta mereka, kata Anwar Ibrahim. Apa pendapat kamu? Baiklah, saudara-saudara, pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Datuk Seri Amiruddin Sari, mengingatkan Datuk Seri Azmin Ali untuk lebih sedar diri dan berasa malu di atas kekalahan pada PRU 15 lalu. Ialah kan, bayangkan pertemuan buku dengan ruas ini. Amiruddin, bekas pada waktu itu juga adalah Menteri Besar Selangor, bertembung dengan Azmin Ali yang juga adalah bekas Menteri Besar Selangor, telah pun bertembung dan kalah pula Azmin Ali di kawasan Gombak yang selama ini dipertahankan oleh beliau. Jadi agak memalukan lah kan. Beliau yang juga Menteri Besar Selangor berkata, bekas Menteri Ekonomi itu juga tidak pernah bertaubat meskipun kalah dengan sejumlah majoriti yang besar. Pembangkang hari ini berhasrat untuk merampas Selangor kerana mereka tahu negeri ini maju dan membangun, kata Amiruddin Sari. Ya, betul. Selangor ialah negeri yang paling maju dan paling membangun di Malaysia. Dengan itu, kekayaan yang boleh disumbang oleh Kerajaan Selangor untuk Pakatan Harapan, juga pembangkang kalau menang, ialah sangat besar. Mereka mahu itu, mereka mahu kekayaan itu. Yang berkata demikian adalah bekas Menteri Besar Azmin Ali yang tidak sedar dan tidak pernah bertaubat, walaupun kalah dengan majoriti 12,000. Katanya ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Jentera Perpaduan Selangor. Beliau berkata pada PRN kali ini, Perikatan Nasional begitu menginginkan kemenangan di Selangor kerana negeri ini maju sejak 15 tahun lalu. Selangor sebelum ini menyumbang kepada 23 hingga 24% ekonomi negara dan terbaru 25,5% atau 1/4 ekonomi negara berada di Selangor. Sebab itu adalah sangat penting untuk mereka merampas Selangor. Mereka cuba membuat pelbagai serangan untuk menutup mata dan membisukan kita daripada pencapaian yang sudah kita peroleh sejak 15 tahun lalu. Pemuda PAS kata, kita perlu ikut PAS dalam mentadbir Kelantan yang memberikan bas percuma untuk membawa balik pengundi.
Tetapi bas percuma ini sudah ada sejak 10 tahun di Selangor, kata Amiruddin lagi. Aduh, bikin malu juga nih kan. Bayangkanlah PAS coba-coba mengajar kepimpinan Selangor. PAS coba-coba mengajar kepimpinan Pakatan Harapan supaya meniru PAS menyediakan PAS percuma. Tapi rupa-rupanya kepimpinan di Selangor, kepimpinan Pakatan Harapan sudah terlebih dahulu melakukan perkara itu sejak 10 tahun yang lepas lagi. Selain daripada itu, apabila didedahkan ini, kita memang kita memang setuju bahwa Selangor menyumbang kekayaan yang besar. Itu sebabnya sangat penting untuk Perikatan Nasional mahu merampas Selangor. Pernah dengar ibu kepada setiap kerusi? Ini dalam semua PRN di Malaysia, ibu kepada kerusi atau ibu kepada Dewan Undangan Negeri yang ada di Malaysia ialah Selangor. Dapat Selangor, dapat piala. Macam itulah. Dapat rampas Selangor, seakan-akan dapat piala, hadiah keutamaan, hadiah utama kepada pilihan raya. Itu sebabnya Perikatan Nasional benar-benar mengidamkan Selangor. Namun demikian, saya pikir bolehlah mereka bermimpi sampai ke siang hari, kerana Selangor tidak akan mungkin jatuh ke tangan Perikatan Nasional, dan patut pun Azmin perlu bertaubat dan rasa malu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita boleh kata pada muka Azmin Ali apabila beliau dengan berani telah pun mengkhianati Anwar Ibrahim dan PKR dalam langkah Sheraton. Gara-gara perbuatan beliau itu, sehingga ke hari ini beliau menerima bahana, beliau menerima hukuman karma. Bagaimana kita kata begitu? Kerana kesilapan Azmin Ali menyertai langkah Sheraton itu, sehingga ke hari ini nilai dan integriti juga nilai moral yang ada pada Azmin Ali dipersoalkan, dan pastinya ianya akan berlarutan sehingga ke bila-bila, sehingga hari kiamat. Lebih kurang macam itulah. Beliau akan mendapat jolokan sebagai pengkhianat dan tidak akan dapat diampuni oleh ahli-ahli PKR maupun Kerajaan Pakatan Harapan yang telah tumbang gara-gara perbuatan pengkhianatan tersebut. Selain daripada itu, apabila Anwar Ibrahim dikhianati, ini janji Anwar Ibrahim kepada rakyat Selangor dan juga Malaysia. Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. Saudara-saudara sekalian, apabila Anwar Ibrahim menyatakan perkara ini kita sokong, supaya rakyat Selangor dan Malaysia khususnya juga jangan terulang pisang berbuah dua kali. Jangan sampai perkara langkah Sheraton ini berulang lagi kepada langkah Sheraton 2.0, bukan saja di Malaysia tetapi juga di Selangor. Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. Siapa pengkhianat itu? Pastinya ia merujuk kepada geng-geng pengkhianat langkah Sheraton yang diketuai tokoh langkah Sheraton, yaitu Azmin Ali daripada PKR bersama dengan beberapa orang, termasuklah Zuraida Kamaruddin yang telah pun diarah membayar saman RM 10 juta kepada parti PKR. Pemimpin kedua-dua parti gabungan kerajaan perpaduan bertekad untuk menolak pengkhianat, termasuk menamatkan karier politik mereka, khususnya pada pilihan raya negeri PRN di Selangor Ogos depan. Saya optimis, saya dapat melihat bahwa PRN kali ini akan menjadi tempat penamatan karier politik, khususnya Azmin Ali dan juga beberapa pemimpin yang lain. Kalau Zuraida Kamaruddin mahu cuba-cuba lagi, mahu bertanding untuk adun pula, yaitu Dewan Undangan Negeri Selangor pula, saya pikir itu adalah satu isyarat dan satu petanda bahawa Zuraida Kamaruddin akan tamat kariernya sampai selama-lamanya, dan beliau akan menerima hukum karma akibat daripada perbuatan pengkhianatan tersebut. Ikrar tersebut yaitu ikrar bahawa pengkhianat akan ditolak dalam PRN di Selangor dan menamatkan karier politik mereka. Ikrar tersebut disuarakan ketika Majlis Pelancaran Jentera Pakatan Harapan PH dan BN peringkat negeri Selangor malam tadi. Meskipun tidak menamakan pemimpin terbabit,
Pengerusi Pakatan Harapan PH Anwar Ibrahim dipercayai merujuk kepada bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali dan bekas pengerusi BN Selangor Noh Omar. Yang hianat kita terajang keluar, saya nak beritahu. Kalau ada muka pengkhianat terajang dengan laju-laju, kata Anwar Ibrahim. Dalam PRN Selangor, pastikan pengkhianat ini dimatikan politiknya, diroboh rumahnya, dikaut tanah dan dicampak ke laut. Ini baru erti budaya Melayu, katanya dengan disambut sorak kedua-dua penyokong parti. Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya itu turut dihadiri Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Besar Selangor Amiruddin Sa'ari dan juga Pengerusi UMNO Selangor Megat Zulkarnain Omardin serta barisan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Sementara itu, Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya berterima kasih kepada PH kerana memberi peluang kepada BN bertanding di Selangor. Dalam ucapannya, Ahmad Zahid berkata, Jentera BN berazam akan memastikan kemenangan gabungan kerajaan perpaduan untuk terus mentadbir Selangor. Katanya, meskipun dia dan Anwar pernah menjadi seteru politik suatu ketika dahulu, namun kedua-dua gabungan yang dipimpin mereka ini telah membuka lembaran baru. Ya, kami pernah menjadi musuh. Apa yang Anwar tak kata pada saya dan apa yang saya tak kata pada Anwar, itu cerita lama. Kita tinggalkannya dan buka buku baru, kata Zahid Hamidi. Pada 29 Julai kita akan mencalonkan calon kita. Saya ingin berterima kasih kepada Anwar Ibrahim dan PH kerana beri peluang kepada BN di Selangor, kata beliau. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga memuji pencapaian Menteri Besar Sementara Selangor Amiruddin Sa'ari yang disifatkan sebagai pemimpin muda, berkebolehan dan adil kepada semua kaum. Kita perlu kekalkan pentadbiran di bawah Amiruddin. Beliau telah membantu memajukan Selangor, katanya. Sementara itu, Zahid juga berterima kasih kepada MCA dan MIC yang kekal menyokong kerajaan perpaduan walaupun memutuskan tidak bertanding pada PRN kali ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, apa pendapat kamu tentang dakwaan ataupun seruan Anwar Ibrahim kepada rakyat Selangor ini? Adakah anda rakyat Selangor dan anda juga bersetuju dengan perkara ini? Anwar mahu pengkhianat diterajang keluar dari Selangor. Wah, ini memang hebat, ini memang terbaik, dan ini memang satu gagasan yang paling ditunggu-tunggu rakyat Selangor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang amat luar biasa daripada Anwar Ibrahim. Apabila Anwar Ibrahim mengatakan bahawa belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini. Wah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Pendedahan seperti inilah yang kita tunggu-tunggu di saat PRN menjelang ini. Kita mahu barisan kabinet yang ada pada Anwar Ibrahim adalah barisan kabinet yang terbaik. Apabila Anwar Ibrahim dituduh oleh beberapa pemimpin daripada pembangkang yang mengatakan bahawa integriti dan juga rasuah makin parah semasa Anwar Ibrahim, seorang pemimpin besar Perikatan Nasional yang mesti anda kenal siapa orangnya, menuduh perkara tersebut kepada Anwar Ibrahim. Hari ini Anwar Ibrahim tampil menemplak, membunuh fakta tersebut dengan menyatakan bahawa belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini. Selepas 7 bulan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, inilah yang kita tunggu-tunggu. Bahkan, ini satu isyarat yang terbaik tata kelola kerajaan yang mana membuatkan semua musuh politik Anwar Ibrahim pasti meroyan teruk kerana disangka Anwar Ibrahim tak boleh kawal kerajaan, tak boleh kawal menteri, termasuk menteri-menteri daripada UMNO. Nampaknya semua dakwaan itu dibunuh faktanya apabila Anwar Ibrahim dengan jelas dan berani mengatakan belum ada menteri sakau projek kerajaan setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sehingga kini tiada menteri dalam kerajaan perpaduan pimpinannya terlibat dalam amalan yang menyalahi tadbir urus dan tata kelola. Dalam 7 bulan ini belum ada kes menteri yang amalkan golojoh nafsu serakah yang lama
untuk menyakau mana-mana kontrak kerajaan. Kerana kita tegas jaga tata kelola ini, elak dari rasuah dan ketirisan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap tentang ketirisan, saudara-saudara sekalian, sebenarnya negara Malaysia sudah lama boleh jadi negara maju, negara kaya sejak berpuluh tahun yang lepas. Namun, kerana berlakunya tata kelola rasuah dan ketirisan, paling tak kita suka ialah perkara ketirisan. Bagaimana ketirisan berlaku? Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau jumlah atau nilai projek itu bernilai 1 bilion, apabila berlaku rasuah dan ketirisan, nilai itu menjadi kecil. Dari 1 bilion, tinggal yang sampai penyelesaian kepada projek itu hanya lebih kurang dalam 150% hilang, ataupun tinggal 50% sahaja, atau 500,000 sahaja, yang 500 juta sahaja yang bakal digunakan untuk menyelesaikan projek itu. Yang lain tiris. Jadi apabila Anwar kata ini, kita gembira. Kita hadapi masalah ekonomi yang berat, kata Anwar. Hutang begitu banyak, masalah tak selesai. Tapi saya yakin, sekiranya kita di landasan betul, elak ketirisan, elak tamah haluba, elak nafsu serakah, elak ambil kekayaan bukan hak kita, saya yakin Malaysia akan bangkit sebagai negara hebat dan gagah di rantau ini, kata Anwar. Anwar berkata, walaupun kerajaan perpaduan dianggotai pelbagai parti seperti PKR, DAP UMNO, Amanah dan Gabungan Parti Sarawak, namun tiada unsur-unsur sabotaj berlaku seperti didakwa sesetengah pihak. Saya dalam PH Pakatan Harapan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada UMNO, tapi kita ambil keputusan demi Felda, demi kehidupan orang Melayu dan rakyat Malaysia, kita ambil bersama angkat martabat negara ini untuk hebat semula, kata beliau. Biar saya bentangkan dalam mesyuarat, bila saya bentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk tolong Felda, disokong oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, disokong Timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, disokong Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Inilah perpaduan yang membuat kebaikan untuk rakyat, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar pada majlis itu menyatakan komitmen kerajaan untuk melupuskan 80% hutang peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion. Anwar turut mengingatkan pengurusan Felda supaya lebih cekap mengurus, tidak mengizinkan sebarang ketirisan, tidak boros dan tidak mengizinkan pelaburan yang merugikan Felda, kata beliau lagi. Jika tidak diurus dengan baik, izinkan pemborosan, amalan melabur ikut suka hati. Inilah jadinya sehingga kerajaan terpaksa tanggung hutang sehingga RM8.3 bilion, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar dalam pada itu berkata, beliau telah memberi kebenaran untuk Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menjelajah di kawasan Felda bagi membantu meningkatkan kemudahan asas di kawasan tanah rancangan itu supaya menyelesaikan benda-benda kecil seperti lampu jalan dan tanda sekolah. Felda di bawah tanggung jawab saya, maka saya beri ruang kepada Ahmad Zahid dan kementerian beliau, baik dari segi peruntukan atau bidang kuasa yang saya fikir boleh dilakukan beberapa perubahan yang diperlukan tanpa terikat dengan peraturan dan dasar yang lama, kata Anwar Ibrahim. Saya beri ruang di mana mampu atau boleh dikendalikan dengan bantuan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk Felda tanpa karena tukar peraturan yang halang Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah masuk supaya program boleh berjalan lancar, kata Anwar lagi. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan akan memberi tumpuan khusus kepada warga Felda dalam belanjawan 2023 yang akan dibentang pada Oktober depan. Berita ini memang menggembirakan warga Felda apabila Anwar Ibrahim berjanji akan memberi tumpuan khusus kepada warga Felda dalam belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada Oktober depan. Saya fikir ini masanya untuk rakyat Felda mula berpaling untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau bukan anda, siapa lagi yang menyokong Anwar Ibrahim? Lagi pula, Anwar Ibrahim telah pun menunjukkan komitmen yang luar biasa apabila belum pun diumumkan peruntukan belanjawan 2024.
Anwar Ibrahim telah pun memberikan janji bahawa ia akan memberikan tumpuan khusus untuk warga Felda. Selain daripada itu, komitmen Anwar Ibrahim untuk mentadbir urus Felda dengan lebih baik, bahkan telah pun berjanji akan menyatakan komitmen kerajaan untuk melupuskan 80% hutang perangkat Felda berjumlah RM83 bilion ini satu berita yang patut disambut dengan undi daripada rakyat Felda. Saudara-saudara, ini bukan satu perkara yang boleh dibiarkan oleh rakyat Felda. Selain itu, Anwar juga mengatakan belum ada Menteri Sakau projek kerajaan setakat ini. Rakyat Melayu Islam yang ada di Felda sepatutnya membuka mata dan membuka hati untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lupakan perkara yang lepas, lupakan perkara yang telah ditinggalkan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.